Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada petang ini diizinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kepada kita ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalani kehidupan supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mencontohi Rasulullah SAW supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Matlamat kita ialah mati dalam keadaan beriman, lepas daripada siksa kubur, bangkit dalam keadaan yang sempurna, ada kenderaan dari kubur ke padang mahsyar. Di padang mahsyar dapat lindungan arash. Apabila dihisab dengan hisab yang ringan. Dapat keputusan, kita mengambil keputusan itu dengan tangan kanan kita. Ditimbang berat pahala dari dosa. Kemudian meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Tak ada gitu. Lepas itu masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tak ada lagi, ada lagi. Apa lagi? Dapat melihat wajah Allah. Itu yang matlamatnya, dapat melihat wajah Allah. Daripada mati dalam keadaan beriman, tanda mati dalam keadaan beriman tu alamatnya dia boleh akhir kalamnya mengucap kalimah la ilaha illallah. Ini janji Nabi ni. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk ke dalam syurga. Di dalam syurga itu terdapat 99% lagi nikmat. Semuanya nikmat Allah ada 100%. 99% Allah sediakan di dalam syurga. Yang Allah bagi ke dunia ni hanya 1% saja.
Yang kita berubah benar 1% tu. Boleh benar bergaduh. Tarik-tarik rambut. Masa-masa muka. Tak tegur. Tampar-tampar. Bunuh-bunuhan pada. Malahan berperang-perang ada. Berperang ada. Kerana nak merebut hanya 1% saja nikmat Allah di dunia. Sedangkan di syurga nanti Allah sediakan 99% lagi. Bayangkan puan-puan. Tak tahu nak apa kan 99%. Bukan 99 kali apa peratusnya. 99 kali ganda. Apa yang ada di dunia ni di syurga tu ada 99 kali ganda. Sebab tak boleh nak diceritakan. Kerana dalam syurga tu terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati. Nak bayang pun tak hati. Pasal nak ceritakan nak bayang pun tak hati. Begitulah dalam syurga. Bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Nak masuk syurga syaratnya 2 je. Yang pertama beriman. Yang kedua beramal saleh. Beriman arti apa? Percaya pada rukun iman yang 6 yang kita baca insyaAllah hari ni. Tajuk kita bagi ada petang ni ialah rukun iman yang 6 tu. Kita percaya betul. Udah beriman kena beramal soleh. Apa itu amal soleh? Apa saja kita buat ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Bila beriman dan beramal soleh, Allah sediakan syurga bagi mereka-mereka yang seperti itu. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu lah. 8 syurga Allah sediakan. Bagi orang kufur dan maksiat, Allah sediakan 7 neraka. Itu menandakan rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Allah sediakan 7 neraka, tapi 8 syurga. Banyak lagi syurga Allah sediakan. Mudah-mudahan kita layak menerima 8 syurga itu. Yang pertama namanya Jannatul Firdaus. Yang kedua namanya Jannatul Adnin. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal. Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. 8 syurga Allah sediakan. Di 8 syurga itu ada 99% lagi nikmat yang Allah sediakan. Di dunia ini hanya 1% saja. Itu pun tak terbilang di kita. Yang 1% pun tak lalu kita bilang. Banyak benar. Itu baru 1%. Betapa yang 99% lagi kita tak boleh nak bilang. 1% pun tak terbilang. Allah khabar dia. Bukan saya lomba-lomba je. Allah khabar. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya tiada terbilang oleh kamu. Tak lalu bilang ni. Banyak benar. Itu 1% ni. Dalam surah aja berapa banyak nikmat ada? Tak bilang je. Berapa banyak nikmatnya? Udaranya, cahayanya, kipas anginnya, kapetnya, sejadahnya, jamnya, semua. Mata boleh tengok, telinga boleh tengok, kaki boleh berjalan. Tak bilang-bilang. Itu dalam surah. 2 surah lagi banyak. Baik, untuk petang ini kita sambung pembacaan kita. Muka surat 21. Kitab saya lah, kitab apa saya tak tahu. Tajuknya Rukun Iman. Apa? 22. Saya punya kitab 21. Buat 22. Tak kira lah, asal tajuk sama. Tajuknya Rukun Iman. Kita balik ngaji darjah 2. Dulu ada nak ngaji darjah 2 tu Rukun Iman. Tak ada ngaji dari mana? Ngaji darjah 2 belakang ni. Ini cikgu darjah 2 dia tahu. Ini semua murid darjah 2 belakang. Oh, dah rumah lepas darjah 2? 8 tahun. Mana 8 tahun? 7 tahun. 6 tahun je 1. 7 tahun ke? 8 tahun. 8 tahun ya.
Kita ngaji dengan ustazah dulu. Rukun iman 6 perkara. Tadi ngaji apa juga? Apa yang itu? Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Keempat, percayakan kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qada. Di 6 rukun iman ya. Kita baca semua. Rukun iman itu ada rukun iman itu 6. Yang pertama, membenarkan Allah Ta'ala, membenarkan akan Allah Ta'ala. Maknanya apa? Membenarkan bahawa Allah itu ada. Bukan sekadar ada. Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Semua Allah itu sifatnya sempurna belaka. Penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, pengetahuannya sempurna, kekuasaannya sempurna. Kudrahnya sempurna, iradahnya sempurna, semua sempurna belaka. Bukan sekadar iman Allah itu ada aja. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha mulia, Allah itu maha gagah. Semua sempurna belaka. Kalau kita sentuh yang ini, Allah tu melihat, nengok, nampak aja. Allah nampak aja. Berani kena nyemur kain ketang dada. Perempuan, berani kan? Tapi ada tak yang berani? Ramai. Berani kena pakai t-shirt. Depan tulis kiss me, belakang tulis no problem. Berani. Kerana Allah nampak aja. Berani kena minum arak. Berani kena menari berjalan, berani kena berzina. Tentu tak berani kerana kita tahu sudah Allah tu sentiasa melihat saja. Nampak saja, jauh nampak, dekat nampak, nyata, terang nampak, dalam gelap pun nampak, yang kecil pun nampak, yang kita tak nampak pun dia nampak. Tu nampak, dengar. Kalau kita sudah Allah tu mendengar. Dengar di Tuhan aja. Apa kita cakap dengar ni. Berani kena mengumpat orang. Berani kena ngati sana kimah Tuhan anu ni. Ustaz Ibrahim dia menyapa anak siapa ni? Allah sudah mendengar aja. Sebab itu bahasa mendengar, Allah mengetahui apa yang terkandung dalam hati kita. Allah tahu tak? Perempuan tahu tak? Itu adanya Allah. Percaya betul-betul Allah tu ada. Dengan sifat-sifat yang kesempurnaan. Yang pertama, membenarkan akan Allah Ta'ala. Benar bahawa Allah Ta'ala itu ada. Yang kedua, membenarkan akan sekalian malaikatnya. Malaikat tu Allah jadikan daripada nur, Allah jadikan bercahaya. Ada malaikat. Ada ke tak ada malaikat? Sekali lagi, ada ke tak ada malaikat? Mana tu duduk? Kenapa tak nampak? Ngapa tak nampak? Kerana dia di antara benda-benda yang gaib. Syarat orang beriman tu mesti percaya kepada yang gaib. Malaikat di antara yang gaib. Yang kita tak tahu, tak nampak. Yang nampak Rasul nampak. Itu pun dia menjelma sebagai manusia, orang nampak. Dia tak nampak. Sahabat-sahabat ada nampak. Jibril menyerupai manusia, nampak. Dia hakikatnya kita tak tahu. Allah aja tahu. Kerana malaikat itu bukan dia jasad macam kita ni, bukan badan macam kita ni. Dia ni hanya dijadikan Allah daripada nur. Daripada nur tu lah, daripada cahaya. Jadi cahaya mana yang boleh dia masuk? Rumah mana yang boleh masuk? Asal ada je jalan masuk, dia masuk lah. Itu malaikat. Ada malaikat tu. Sekarang ni ada dah malaikat. Perempuan, ada ke tak ada malaikat sekarang ni? Paling common ada dua, kiri kanan. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah Al-Quran. Sentiasa ada di sisi kamu dua orang malaikat. Seorang namanya kiraman, seorang lagi namanya katibin, ataupun atid dan rotib dan atid. Rotib dan atid. Apa itu?
Nama biasa. Raqib dan Atid. Raqib menulis kebaikan, Atid menulis kejahatan kita. Itu dua orang malaikat. Siapa saja. Mereka tahu apa yang kamu buat. Tak boleh lari. Tak boleh nyorok-nyorok. Tak boleh sembunyi-sembunyi. Tahu je dia. Itu malaikat ya. Dia kerjanya menjalankan perintah Allah. Dia tak erti nak derhaka kepada Allah Ta'ala. Itu malaikat tu. Tak erti nak derhaka kepada Allah Ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah ngabur kepada kita. Mereka itu tak erti nak derhaka kepada Allah Ta'ala. Mereka membuat apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah suruh bedal. Apa buat apa? Apa buat apa? Bedal lah. Allah suruh kelopoh. Apa buat malaikat? Kelopoh lah. Allah suruh balun. Apa buat malaikat? Balun lah. Tak erti nak derhaka. Dia bukan dari kesaksian, bukan dari emosi tak. Sebab itu kita jangan melakukan perkara-perkara yang menjadi kemurkaan Allah Ta'ala. Bila Allah murka, Allah suruh malaikat balun. Kita pun kena balun. Allah suruh malaikat bakar, kita kena bakar. Allah suruh malaikat hentak nangkotan, kita pun kena hentak. Kerana malaikat itu tak erti nak derhaka kepada Allah. Apa yang perintah Allah itu dibuatnya. Tak pernah dia penting, tak pernah. Tak pernah dia tak boleh dipujuk. Nak pujuk apa? Nak pujukkan makan, dia bukan jenis makan-makan. Nak dipujukkan dengan isteri, dia bukan lelaki. Nak dipujukkan dengan suami, dia bukan perempuan. Tak ada benda yang boleh kita gunakan untuk memujuk malaikat tu, supaya jangan melakukan apa saja yang perintah oleh Allah Ta'ala. Dia buat dia apa yang Allah suruh. Itu malaikat. Kemana saja kita ada lah dia. Ada yang malaikat memelihara kita, namanya malaikat hafazah, memelihara kita daripada sebarang bahaya, kecuali apa yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu dah ditakdirkan oleh Allah, dia tak jaga. Kalau ditakdirkan kita tu mati patut ulur. Sampai masanya ada kita pergi tempat yang tentu, datang ulur patut mati kita tu. Kerana Allah dah takdir mau itu. Itu malaikat ya. Yang kedua, percayakan akan malaikat-malaikatnya. Malaikat ni lebih ramai daripada manusia. Dan dia lebih dahulu dijadikan oleh Allah daripada manusia. Sebelum manusia, Allah jadikan malaikat dulu dan bersama dengan jin. Jin pun dulu juga dijadikan oleh Allah. Malaikat itu sentiasa patuh kepada perintah Allah. Jin itu sentiasa macam manusia juga. Boleh derhaka, boleh taat. Boleh berbaik, boleh berbunuh-bunuh. Itu jin. Yang kedua, yang ketiga, membenarkan akan segala kitabnya. Kitab apa? Semua kitab ada berapa? Perempuan, semua kitab ada berapa? 114 buah. Sekali lagi, ada berapa kitab semuanya? 114 buah. Ada yang mengatakan 104 buah, tapi yang masyhurnya 114 buah. Tapi yang ada jenama 4. Tahu jenama? Kitabnya ada nama lah, ada tajuknya. Yang pertama diturunkan kepada Nabi Musa. Nama kitab apa? Taurat. Yang kedua diturunkan kepada Nabi Isa. Namanya Injil. Yang ketiga diturunkan kepada Nabi Daud. Namanya Zabur. Yang keempat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya Al-Quranul Karim. Selain itu risalah-risalah. Ada turun kepada Nabi Adam. Ada diturunkan kepada Nabi Musa selain daripada Tauratnya. Ada diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ada diturunkan kepada Nabi Idris. Ada diturunkan kepada Nabi Isa dan sebagainya. Ada 110 diturunkan kepada Nabi-Nabi itu ya. Di kitab. Dia yakin bahawa kitab tu. Cuma yang lain-lain tu tak wajib belajar.
Taurat tak wajib belajar, Injil tak wajib belajar, Zabur tak wajib belajar. Begitu juga suruh-suruh yang Allah turun kepada Nabi-Nabi itu tak wajib belajar. Tak wajib belajar, tak wajib hafal, tak wajib pula kita amalkan. Tapi Quran wajib kita belajar membacanya. Baca kena belajar. Sudah belajar baca, belajar maknanya pula. Sudah belajar baca, belajar makna, kena yakin bahawa itu kebenaran. Ya, kata-kata Allah. Benda itu benar. Bukan tipu-tipu. Sudah yakin, sudah belajar, sudah tahu makna, nak diamalkan. Apa yang diperintah oleh Allah kena amalkan. Tak lama lagi kita akan menjalankan satu amalan menurut perintah Allah. Apa amalannya? Puasa di bulan Ramadan. Tak lama lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan oleh kepada kamu kepada orang-orang sebelum kamu ni. Sebelum kita ni ada yang umat yang diwajibkan puasa. Cuba cara yang lain. La'allakum tattaqun, dan mendidik kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa tu mendidik kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Ndak kata nak jadi orang takwa. Perempuan ndak kata nak jadi orang takwa. Buat apa? Ngapa nak jadi orang takwa? Kalau tak ada takwa apa? Salah takwa kan tu. Cuma kalau bertakwa puan-puan, Allah jamin masuk syurga. Jamin keselamatan dia di dunia dan juga di akhirat. Itu untuk orang takwa. Allah jamin. Allah tu siapa? Pencipta kita, dia jamin. Dia garanti kamu selamat dunia, selamat akhirat. Di dunia dijamin oleh Allah. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada mereka-mereka yang bertakwa. Rezeki orang takwa pun dijamin. Ada tak? Ini semua apa ayatnya? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Taala, Allah akan beri dia jalan keluar daripada sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Maknanya Allah selesaikan masalah dia. Apa ada masalah, Allah selesaikan. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je. Syarat bertakwa. Ada rezeki bagi Tuhan. Tak payah dicari-cari. Kerana rezeki itu dah ditentu oleh Allah Taala. Dia datang je. Syarat bertakwa. Itu di dunia ni. Di akhirat pun Allah janjikan. Allah janjikan syurga tu bagi orang takwa tu. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada dalam derajat yang selamat, kedudukan yang selamat, pangkat yang selamat. Di mana selamatnya? Di dalam syurga-syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada yang pancut syurga. Untuk orang takwa ya. Sebab itu kita nak jadi orang takwa. Sebab itu di bulan Ramadan ni perempuan, kita dilatih supaya menjadi orang-orang takwa. Berbagai-bagai latihan Allah datangkan. Ada nak latihan-latihan kita buat? Di antaranya semayang. Ya kira. Ada satu jenis semayang hanya ada di bulan Ramadan je, yang lain tak ada. Semayang apa? Tarawih. Banyak ke sikit tarawih tu? Banyak. Semalam 20 rakaat. Kalau sebulan berapa rakaat? Allah tidak tahu kira 20 kali 30. Apa? 600. Oh, jenuh kira boleh buat ya. 600 rakaat. Banyak sikit? Banyak tu. Semalam 20 rakaat, semalam 20 rakaat, semalam 20 rakaat. Kalau sebulan 600 rakaat. Banyak lah tu. Bila banyak sembahyang, Allah janji apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan juga perbuatan maksiat. Orang dah semayang tak ada melakukan maksiat. Orang dah semayang tak ada buat benda-benda keji. Orang dah semayang tak ada lagi nyemua kain ketang dada. Orang dah semayang tak ada lagi pakai t-shirt depan tulis kiss me, belakang tulis no problem. Orang dah semayang tak ada lagi nengking suami. Orang dah semayang tak ada lagi derhaka kepada ibu bapaknya dan sebagainya. Kerana dia tercegah dari perbuatan fahsyah dan munkar. Itu janji Allah tu. Tapi ada dah orang semayang juga nyemua kain ketang dada juga. Ada ke dah? Yang bayangkan membuatnya tempat lain. Dia selalu satu seluruh dunia ni. Ada tak yang begitu? Ngapa? Sedangkan dia semayang, Allah kata dia tercegah daripada perbuatan fahsyah dan munkar, tapi mengapa buat juga? Something wrong. Ada yang tak kena? Kena check semayang itu. Bacaannya macam mana? Gerak-gerinya macam mana? Hatinya macam mana? Ikhlas atau tak ikhlas? Kena check balik ya. Kerana kadang-kadang dia semayang tak betul, bacaan tak betul, geraknya membatalkan semayang dia tak sedar dan sebagainya. Itu orang semayang. Lagi apa latihan yang Allah datangkan di bulan Ramadan? Selain semayang apa? Ya Allah tak ada lagi, itu aja. Itu sikit. Apa? Tadabbur Al-Quran, betul mana? Baca Quran. Ada tak galakan supaya kita bertadarus di bulan Ramadan? Ada. Bila kita baca Quran, terus baca Quran yang begitu aja. Baca juga makna. Baca makna, baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kerana semua perkara-perkara ajaran Islam itu terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Tak ada yang ketinggalan. Apa yang disuruh ada di situ, apa yang dilarang ada di situ. Kemana sudahnya ke situ perginya, apa akan jadi berkita di situ, ada di situ juga. Itu semua kita cari maknanya. Kita baca, kita akan jumpa satu ayat. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, tak nak ikut Islam, sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Allah tak terima, Allah tolak, Allah reject. Dan orang itu di akhirat besok akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi ke mana? Orang rugi ke mana perginya? Neraka. Nak neraka? Tak nak neraka? Kena ikut Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Semayang cara Islam. Sedangkan orang bukan Islam semayang tak? Orang Islam, orang Kristian semayang tak? Orang Hindu semayang tak? Orang Buddha semayang tak? Tapi tak terima dari Tuhan. Yang Tuhan terima hanya semayang cara Islam. Puasa. Orang Hindu boleh puasa tau. Orang Hindu boleh puasa, tapi terima dari Tuhan kan? Saya tahu tau. Dan saya sebelum saya buat ngajur dulu, saya ada jual ikan dalam rumah-rumah tau. Event, tapi tu sampai ke di teman-teman Bukit Indah ni. Belah kampung. Saya jual ikan. Bila masuk kawasan orang India tu, dia kampung saya, setengah tu. Kita ini hari tak makan ikan lah pacik, kata. Saya pun tanya, ngapa? Ya, kita orang puasa lah. Berpuasa di mana ni? Percaya tak? Percaya betul. Dia memang puasa. Apa Ustaz? Puasa apa? Makan barang-barang yang berdarah. Dia tak makan. Ikan tak makan. Ayam tak makan. Daging binatang tak makan. Benda-benda berdarah tak makan. Itik tak makan. Kambing tak makan. Lembu tak makan. Dia hanya makan sayur-sayuran aja. Kopi makan, nasi makan, sawi makan, kangkung makan. Cuma ayam tak makan, ikan tak makan. Kalau kopi itu punya puasa, macam tahun pun lalu. Ya tak? Dia tak makan benda berdarah aja. Hati terima di Tuhan tak? Puasa macam tu? Diterima di Tuhan kau betul? Tak terima dari Tuhan kita semayang
Oh, Kristian semayang tak? Semayang juga. Macam mana dia semayang? Ada sujud, ada rukuk, ada tidak ada? Macam mana dia semayang? Duduk aja. Nah, dia duduk semayang tu. Nyanyi pula tu. Senang ke susah dia mana semayang? Senang nyanyi. Apa susah? Tahu? Tahu apa lagu nyanyinya? Tak tahu lagunya? Nak dengar? Apa lagunya? Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bell is ringing, morning bell is ringing. Ding dong dong, ding dong dong. Itu lagu Kristian tu yang tak sedar tau. Ada nak cikgu ni, jangan harap ngajar lagu tu. Itu lagu Kristian tu. Kita tengok maknanya. Are you sleeping? Are you sleeping? Apa tu? Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Brother John, Brother John. Brother John tu apa? Padri John, bukan Abang John. Padri John, Padri John. Padri John apa? Padri John apa? Cik Imam kan? Orang Kristian lah. Dia Padri. Morning bell is ringing, morning bell is ringing. Apa artinya? Allah ni tak kerti kamu dia kan? Morning bell apa? Loceng pagi berbunyi, loceng pagi berbunyi. Loceng apa yang bunyi berbunyi? Gereja lah. Mana bunyi ya? Ding dong dong, ding dong dong. Itu lagu Kristian tu. Tapi saya masa jadi cikgu tu saya ngajar ke lagu tu. Mentah arti, kita dah tahu. Tak ada lagi dah. Terima Tuhan tak? Semayang cara itu terima Tuhan ke tak? Tak terima Tuhan. Yang terima Tuhan cara kita tadi. Bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu apa terima. Itu pun ada syarat-syarat tertentu ya. Alright. Jadi bila kita baca Quran kita akan dapat ayat tu. Kita tak nak ikut lain cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam. Okey apa? Akhlak ikut akhlak Islam. Kenuri-kenara ikut kenuri-kenara Islam. Nikah kahwin ikut nikah kahwin Islam. Okey apa? Berniaga ikut cara Islam. Perjuangan ikut perjuangan Islam. Apa saja kita ikut cara Islam baru diterima oleh Allah. Betul tak terima ya? Jadi takwa lah kita bila kita ikut Islam. Itu mana takwa yang Allah dah datangkan hukum. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Kalimah dalam hukum tu kita tak sanakanlah hidup kita. Yang wajib kita buat semua. Yang haram kita tinggalkan semua. Yang sunat kita buat sebanyak-banyak yang lalu. Yang makruh kita tinggalkan sebanyak-banyak yang mungkin. Yang harus kita jadi ibadah. Semua dapat sumber pahala berkata. Itu takwa tu. Itu Ramadan ni melatih kita supaya menjadi orang-orang yang bertakwa bila baca Quran. Allah dah khabar dah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam itu kesemuanya sekali. Apa saja kita buat mesti cara Islam. Berdiri cara Islam, rukuk cara Islam, sujud cara Islam, apa saja pakaian cara Islam, semua ikut cara Islam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut kata-kata syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh kamu yang nyata. Itu dalam Quran. Mulai semayang, kedua baca Quran. Lagi apa? Bulan Ramadan. Apa lagi? Ada nak zikir, puan-puan? Ada nak zikir? Ada. Macam zikir ada ya. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuh qudusur rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh. Jadi sambung amin. Jom apa kita sebut? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala qawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak pernah buat ada mana? Ada buat tak? Ada zikir tak? Ada. Mana yang banyak zikir? Zikir tu hebat-hebat tu.
Empat kalimat tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat tadi. Kata Nabi, ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Apa kata ringan di bibir? Senang benar nyebutnya. Tak ada pecah bibir nyebutnya. Tak ada luka bibir tu. Senang je. Nah. Tapi besok bila ditimbang di akhirat besok, berat pahalanya. Nak kita nak berat pahala berat. Puan-puan, pahala nak berat ke nak ringan? Nak berat. Nak berat. Banyak sebut tu. Sekali sebut aja Subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Nak ke tak nak? Siapa tak nak kata? Ini empat kalimat tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah pula lagi. Tanda penyerahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tambah lagi apa? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi banyak zikir. Orang yang banyak zikir apa janji Allah? Apa janji Allah? Ketenangan jiwa. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Zikir orang takwa tu. Ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah terus, selalu banyak menyebut nama Allah akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Ya? Tenang jiwanya. Bahagia je dia. Sabar je dia. Redha je dia. Tawakal je dia. Ya? Menerima saja apa yang ketentuan Allah Ta'ala. Itu orang tenang juga. Tak ada nak metor je wajahnya. Tahu metor? Tahu metor? Apa? Nak marah saja. Ya? Dia terima apa saja yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu orang yang apa? Tenang jiwa. Jadi kalau banyak zikir akan jadi jiwa tenang. Tak ada berserabut. Jadi itu latihan-latihan Ramadan. Yang pertama itu semayang, yang kedua baca Quran, yang ketiga berzikir. Lagi apa? Baca Quran, zikir lagi apa? Di bulan Ramadan apa dia? Selawat. Banyak orang selawat di bulan Ramadan? Tak pernah semayang kawin ke mana? Ada dah selawat? Bila nak kawin? Tu bila pimpin tu. Lepas dia 2 rakaat, dia sekali pun selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya? Ataupun sekali je panjang. Sekali ini yang panjang. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Itu Muhammad pun. Sallallahu wasallam alaihi. Itu tak? Kalau yang lepas 2 rakaat lepas tu, 3 kali pula tu. Ya, 3 kali tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kita menjawab sallallahu wasallam alaihi. Itu sekali lagi. Itu bila tu zikir ke. Selawat lagi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita menjawab juga sallallahu wasallam alaihi. Itu zikir sekali lagi. Panjang tu. Selawat lagi. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Kita menjawab sallallahu wasallam alaihi. Dah 3 kali tu. Puan-puan, sekali kita berselawat kepada Nabi, Allah balas berapa kali? Berapa kali? 10 kali. Tadi berapa kali kita selawat? Rakaat yang pertama sekali, panjang. Yang kedua 3 kali. 1 nombor 3 berapa? 4 kali. 4 kali kita selawat, Allah balas berapa kali? 40. Lepas tu tambah lagi 2 rakaat lagi. Sekali nombor 3 kali ya. Lepas tu 2 rakaat. Okey kan? Tiap-tiap 2 rakaat kita selawat 4 kali. Tiap-tiap 2 rakaat 4 kali ya. Kalau 20 rakaat berapa kali? 40 kali. 40 kali berapa? Kalau demi tak kita mengira ni. 40 kali selawat Allah balas berapa kali? Kita selawat 40 kali Allah balas berapa kali? 1 selawat 10. Kalau 40 berapa? 400. Nak kata nak Allah balas selawat kita? Sekali lagi, nak kata nak Allah balas selawat kita? Ada? Banyak selawat. Ramadan melatih kita semua banyak selawat. Ngapa nak selawat ni? Mengapa nak selawat?
di hari kiamat besok kita hendak minta syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Kita nak syafaat dari Nabi, minta pertolongan dari Nabi. Kerana kita ni banyak dosa, tak layak untuk masuk syurga. Kita harap supaya Nabi tolong kita. Itu banyak nak berselawat banyak tu. Bila selawat banyak, Nabi tahu kita ni suka ke dia, suka selawat ke dia. Dia bagi kita syafaat. Tak layak masuk syurga, dia bagi ke masuk syurga. Tak layak dapat pangkat tinggi, dia bagi pangkat tinggi dan sebagainya. Itu di antara fadilat selawat. Dan Ramadan melatih kita supaya banyak selawat. Faham ke saja kan ni? Itu ya. Begitulah surahnya di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Apa kata Allah dalam hadis kursi? Kullu hasanatin bi'ashrin amsalihha ila sab'ami'ati dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba aku akan kubalas paling komanya 10 kali ganda. 10 kali ganda paling koman. Boleh sampai kepada 700 kali ganda. Ila sab'ami'ati dhifin. Sampai 700 kali ganda boleh. Itu di bulan lain. Illa siyam, melainkan puasa. Puasa itu bukan 100, bukan 700. Fa innahu li, semuanya puasa itu aku punya, kata Allah. Aku punya puasa itu. Wa ana ajzibi, dan aku yang membalas yang berapa banyak yang aku suka. Terpulang pada aku. Bukan 700, bukan 500, bukan 1000. Kita tak tahu nak bilang. Banyak no. Itu bulan Ramadan. Baik itu puan-puan, di bulan Ramadan kita buat ibadah yang sunat, dapat pahala wajib. Dengar dulu. Kita buat ibadah yang sunat, dapat pahala wajib. Kita buat ibadah yang wajib, pahalanya 70 kali ganda. Berapa kali ganda? 70 kali ganda daripada yang biasa kita dapat tu. Kalau bulan ini bukan Ramadan kan kita sembahyang dapat pahala. Naik asuh ada pahala dah. Ya sudah dapat pahala tu. Tapi kalau bulan Ramadan kita sembahyang asuh 70 kali ganda pahala, tahu? Benda yang wajib. Benda yang sembahyang umpamanya nutup aurat 70 kali ganda, tahu? Itu hebatnya di bulan Ramadan. Allah hendakkan kita tu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab dia datang Ramadan ni. Baik, kalau langsung tak baca kitab, kita itu aja ya. Lagi apa? Membenarkan akan sekalian malaikatnya. Yang ketiga, membenarkan akan sekalian kitab-kitabnya. Yang keempat, membenarkan sekalian Rasulnya. Rasul apa? Rasul itu ialah manusia-manusia yang Allah lantik. Lelaki, bukan perempuan. Yang perempuan tak ada Rasul. Lelaki yang Allah lantik, Allah yang pilih, dan diberi wahyu, dan diperintahkan mereka itu menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Itu Rasul ya. Sekali lagi, apa Rasul? Lelaki yang Allah pilih, bukan kita pilih. Kita tak ada kuasa pilihnya, Allah yang pilih. Siapa yang dipilih Allah, dia Rasul itu. Dipilih oleh Allah, yang diberi wahyu. Beri wahyu itu berapa? Beri petunjuk. Kamu kena buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Semua Rasulullah ada wahyu dari Allah ya, melalui malaikat Jibril. Dan disuruh menyampaikan kepada umatnya. Kita ada tak disampaikan oleh Rasul kita? Ada tak peraturan-peraturan yang diperintahkan kepada kita? Ada tak? Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus, ada tak? Semua tahu tak? Itulah Rasul yang menyampaikan kita. Betul, mana kita tahu benda ni wajib, mana kita tahu benda ni haram, mana kita tahu benda ni makruh, mana kita tahu benda ni sunat, mana kita tahu benda tu harus. Rasul yang menyampaikan kepada kita. Jadi Rasul ada berapa? Semua Rasul ada berapa? 313 orang. Semua Rasul ada berapa? 313 orang. Jadi percaya bahawa semua itu Rasul. Mujur tak wajib kita hafal 313 orang. Tapi yang tersebut dalam Quran ada berapa? Nama Rasul yang tersebut dalam Quran ada berapa? Ya Allah.
Ada berapa? 25. How many? 25, 25. Itu pun tak hafal. Bukan suruh hafal seorang-seorang. Nah, kawan-kawan dia kena faham. Yang ini Rasul. Yang ini bukan. Nah, kena tahu. Kalau saya sebut Ibrahim, Rasul ke bukan? Jawab kuat. Ibrahim, Rasul ke bukan? Lemah dia. Sekali lagi, Ibrahim, Rasul ke bukan? Rasul, bagus. Zakaria, Rasul ke bukan? Yusuf, Rasul ke bukan? Adam, Rasul ke bukan? Tirmizi, Rasul ke bukan? Ha. Sulaiman, Rasul ke bukan? Rasul. Ya? Fikri, Rasul ke bukan? Bukan. Adnan, Rasul ke bukan? Bukan. Lagi apa? Syuaib, Rasul ke tak? Rasul. Syuaib, dia bukan Syuaib, dia Syuaib. Daud, Rasul ke bukan? Rasul. Pandai buat. Kalau tahu itu sah tu boleh ya. Nak dia boleh apa? Boleh kesan. Yang ini Rasul, yang ini bukan. Ya? Dia apa? Era Fazira, Rasul ke bukan? Bukan. Lagi apa? Hamzah, Rasul ke bukan? Bukan. Lagi apa? Anwar, Rasul ke bukan? Anwar Ibrahim, Rasul ke bukan? Ibrahim? Nama dia nak betul-betul Rasul tu ya. Itu betul nama tak cik. Sekat nama siapa tak pakai. Dia nak nama siapa tu Rasul ya. Nak betul-betul yang tu, orang yang tu, Nabi tu ya. Baru dia layak dia Rasul ya. Alright, tu kena yakin bahawa Rasul tu ya. Kena yakin bahawa Rasul tu ada menyampaikan segala berita dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, membenarkan akan hari yang akhir. Hari yang akhir itu apa? Hari kiamat. Hari kiamat akan berlaku ya. Sekarang dah berlaku belum? Belum. Masih ada hidup lagi? Saya hidup lagi? Perempuan hidup lagi? Kalau hari kiamat tu habis semua tadi. Mati belakang. Yang tak mati siapa? Hanya Allah saja ya. Lain semua mati. Malaikat-malaikat mati. Rasul-rasul mati. Nabi-nabi mati. Binatang-binatang mati. Pokok-pokok mati. Burung-burung mati. Ikan-ikan mati. Jin-jin mati. Setan-setan mati. Iblis mati. Semua mati belakang. Yang tak mati hanya Allah Ta'ala saja. Mana tahu? Allah kabul Al-Quran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tiap-tiap satu yang ada di atas muka bumi ini pasti akan mati. Semua mati. Yang tak mati, yang kekal abadi, tak mati-mati, ialah zat Tuhan kamu. Zat Tuhan kamu yang amat agung lagi amat mulia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia tak mati. Lain juga mati. Malaikat maut pun akhirnya mati. Malaikat maut apa kerjanya? Puan-puan, malaikat maut apa kerjanya? Nyabut nyawa orang. Jadi dia kerja cabutnya. Nyawa Jibril dicabutnya, nyawa Mikail dicabutnya, nyawa Iblis dicabutnya, nyawa apa Munkar dicabutnya, buat nyawa Nakir dicabutnya, semua cabutnya. Nyawa binatang cabutnya, nyawa gajah cabutnya, nyawa rimau cabutnya, nyawa buaya dicabutnya. Nyawa ular sawa dicabutnya. Burung pun dicabutnya nyawa. Serangga-serangga dicabut nyawa, nyamuk cabut nyawa, lalat cabut nyawa, semua sekali. Habis semua. Sudahnya tinggal dia aja. Dan Allah tak ada cabutnya kenapa? Ngapa dia tak cabut nyawa Allah? Puan-puan, ngapa malaikat maut tak mencabut nyawa Allah? Kerana Allah tak ada nyawa.
Allah bukan hidup dengan nyawa. Allah hidup dengan sifat Al-Hayyu. Al-Hayyu itu Allah hidup. Tak pernah tak hidup. Itu Allah ya. Dia tak memerlukan nyawa. Nyawa itu Allah cipta. Faham ke cipta? Ya, tak faham cipta. Allah buat. Allah reka. Dan bagi pada manusia, hidup pada manusia. Allah cipta nyawa bagi pada Ibrahim, maka hiduplah Ibrahim. Ha? Allah cipta nyawa bagi pada Hari, maka hiduplah Hari. Allah cipta nyawa bagi pada Munah, hiduplah Munah. Allah cipta nyawa bagi pada Timah, hiduplah Timah. Allah cipta nyawa bagi pada apa? Siti Nurhaliza, hiduplah Siti Nurhaliza. Allah cipta nyawa bagi pada jin hybrid, hiduplah jin hybrid. Sebagainya. Dia tak perlu nyawa. Itu Allah ya. Yang lain semua dengan nyawa. Sebab itu yang mati semua benda bernyawa. Malaikat ada nyawa dah, akhirnya mati. Binatang ada nyawa dah, akhirnya mati. Burung ada nyawa dah, burung ada nyawa dah, akhirnya mati. Pokok ada nyawa dah, akhirnya mati. Allah ada nyawa dah? Tak ada. Sebab Allah tak mati-mati ya. Itu dia. Malaikat maut tinggal dia aja dengan Allah. Lalu Allah tanya, wahai malaikat maut, siapa lagi yang hidup, yang tak mati lagi? Jawab malaikat maut, yang tak mati hanyalah saya dan Allah Ta'ala saja, belum mati lagi. Lepas tu Allah tanya lagi, tak pernahkah kamu nemu ayat aku yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Tak pernah mendengar kan? Diam je malaikat maut tak jawab. Setiap yang bernyawa mesti akan merasa mati. Tak jawab dia malaikat maut. Kenapa? Kerana dia tahu ini merupakan perintah Allah. Suruh dia cabut nyawanya sendiri. Dia aja yang boleh cabut nyawa sendiri. Kita boleh tak? Perempuan boleh tak? Sedih kena janji kahwin dengan dia, kalau tak kahwin orang lain pula. Kita pergi tolong lombong. Jangan, tak boleh. Tak boleh. Jangan cabut nyawa sendiri. Jangan orang pun tak boleh. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka, kata Allah dalam Quran ya. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jangan cabut nyawa sendiri, tak boleh. Yang boleh cabut nyawa sendiri hanya malaikat maut saja. Kerana tak ada siapa yang boleh mengerjakannya, hanya dia saja. Dia pun cabut nyawanya. Cabutnya sakit ke tak perempuan? Sakit ke tak kalau cabut nyawa? Dia cabut nyawa sendiri. Sakit ke sakit tak? Apa dah tak sakitnya? Jorik kokik dia. Aduh. On deck. Tahu on deck? Hanya orang buat kata tahu dah apa on deck. Ada orang buat kata ni? Ada? Ya? Jorik dia. Aduh. Ayo. Tu orang mana kau ya? Orang India. Ayah sakitnya. Tu orang mana? Orang Beijing. Apa kata dia? Kalau aku tahu mati ini sakit je nak mati, tak aku siur buat kerja nyambut nyawa orang. Tak aku siur buat kerja nyambut nyawa orang. Rupanya malaikat maut tu orang kamu gajah. Maka matilah malaikat maut. Udah mati malaikat maut, tinggal siapa lagi? Allah aja tinggal. Aman dan alam ni. Aman alam ni dah mati belaka. Kemudian Allah hidupkan. Dah tak tahu ada aman itu ada 8 tahun, ada setengah. Kitab mengatakan 40 tahun. Tak tahu. Wallahu alam. Kerana benda itu belum terjadi lagi. Lepas tu Allah hidupkan balik. Yang sudah mati itu Allah hidupkan balik. Nombor 1 Allah hidupkan siapa? Siapa nombor 1 Allah hidupkan? Nabi Muhammad. Jibril. Agak-agak perempuan. Siapa yang nombor 1 Allah hidupkan balik? Apa? Israfil. Kenapa? Kerana dia ada kode. Apa kodenya? Meniup sangkakala. Dia dulu dihidupkan oleh Allah. Hidup dia pun capai lah saksofonnya. Dia pun tiup.
Bila ditiupnya tu, bangkitlah semua. Semua bangkit. Yang dah mati dulu tu bangkit juga. Hitler bangkit, Napoleon Bonaparte bangkit, George Washington bangkit, Elvis Presley bangkit, Benjamin Netanyahu bangkit, Presiden Soeharto bangkit, Tengku Abdul Rahman bangkit, Tun Abdul Razak bangkit, ya Pak? Sultan Muzaffar Shah bangkit, Sultan Mansur Shah bangkit, semua bangkit. Macam cendawan tumbuh. George Bush bangkit, ya Pak? Marilyn Monroe bangkit, tak kena? Elizabeth Taylor bangkit, ya Pak? Sophia Loren bangkit, tak kena ada mana? Okey, yang ini tak kena. Aishwarya Rai bangkit, tak kena? Orang mana nama Aishwarya Rai? Hah? Orang Shahrukh bangkit, tak kena? Kajol bangkit, tahu Kajol? Kajol. Bangkit belakang tu. Haji Ibrahim bangkit juga. Ustaz Malik bangkit pula. Ya, semua bangkit pula. Macam cendawan tumbuh. Bila bangkit, itu keadaan bangkit itu tak sober. Bagi orang ahli syurga, kalau dia perempuan, dia ahli syurga, dia akan bangkit wajahnya seperti apa? Secantik Siti Nurhaliza, secantik Siti Zulaikha. Ini perempuan ni, ahli syurga belaka tu, akan bangkit seperti Siti Zulaikha. Bukan apa Siti Zulaikha, seperti secantik Siti Zulaikha. Apa dia lah. Timah apa timah lah, yang dia orang itu lah. Limah apa limah lah, beda apa beda lah. Itu apa itu lah, tapi secantik Siti Zulaikha. Secantik ya, sama-sama dengan Siti Zulaikha. Kalau orang lelaki, suami perempuan tu, ahli syurga, dia secantik siapa? Secantik Nabi Yusuf. Itu dia, kalau dia ahli syurga. Kalau dia ahli neraka, kalau perempuan ni semua ahli neraka, tak kata tak? Tak jadi ahli neraka ke nak jadi ahli syurga? Tak ahli syurga, tak nak jadi ahli neraka. Kalau ahli neraka, dia akan dibangkitkan seperti binatang yang perangannya diamalkan dalam dunia ni. Ada orang dibangkitkan seperti serigala, ada orang dibangkitkan seperti rimau, ada orang dibangkitkan seperti anjing, ada orang dibangkitkan seperti kaldai, ada orang dibangkitkan seperti burung, ada orang dibangkitkan seperti ular. Ikut perangai di dalam dunia ni. Itu kalau dia ahli neraka. Kalau ahli syurga secantik Nabi Yusuf. Kalau perempuan secantik Siti Zulaikha. Udah bangkit semua pergi berjalan daripada kubur ke mana? Ke mana? Ke padang perhimpunan. Namanya padang apa? Padang mahsyar namanya. Semua akan berjalan daripada kubur tu ke padang mahsyar. Cara berjalan pun beza-beza. Ada orang berjalan berkenderaan, ada kenaikan dia. Apa kenaikannya? Puan-puan, apa kenaikannya daripada kubur ke padang mahsyar? Binatang yang puan-puan korban ketika hari raya haji. Kalau unta lah kenderaannya. Kalau kobor lah kenderaannya. Kalau lembu lah kenderaannya. Kalau kebas kenderaannya. Kalau kambing kenderaannya. Kalau kambing biri-biri lah kenderaannya. Tengok apa yang dikorban ni ya. Jangan bayangkan kobor dunia ni. Tak ada siwa naiknya berlumpur je. Ini canggih punya kobor tau. Ya akhirat tu. Boleh tak Allah jadikan kobor tu canggih? Apa tak boleh ya? Yang berkenderaan tak ada masalah. Dia tahu je jalannya. Tapi kalau yang jalan kaki, yang merambat, ada orang jalan kaki, ada orang merambat, ada orang merangkak, ada orang mengesut, ada orang jalan atas perut, macam mana tak? Jalan atas perut, jolong. Malahan ada orang berjalan atas kepala. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Terkejut Aisyah dengarnya. Macam mana ya Rasulullah? Kepala bawah, kaki ke atas. Tak logik. Tak terima dekat. Jawab Nabi, jangan kamu bayangkan hal dunia ni. Dunia ni memang tak masuk akal. Tapi di akhirat semua boleh jadi. Semua boleh Allah lakukan.
Dia jalan atas kepala. Ha? Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ya? Di bawah. Macam-macam lah dalam dunia ni. Semayang hidup. Macam-macam tema ada salah dia. Ya. Derhaka kepada suami, derhaka kepada ibu bapa, macam-macam lah salahnya. Itu jalan atas kepala. Rupanya dalam dunia ni ada orang kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ada tak? Ada tak satu jenis tarian kepalanya ke bawah, kakinya ke atas? Apa dia? Break dance. Ada yang dah hafal apa tu? Break dance. Ya? Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Begitulah. Mundar mandir, mundar mandir, tak hagi-hagi, hulu kelio ke darat ke bawah, tentu halal. Akhirnya sampai ada juga kepada mahsyar, tempat perhimpunan ya. Di pada mahsyar tu berimpit-impit, berasa-rasa. Berasa-rasa sampai nak gerak pun tak boleh. Kata Nabi macam anak panah dalam pusat panah. Begitulah. Peknya, padatnya. Itu di mana mahsyar. Apa kita tu? Udah lepas azab. Telanjang pula tu. Telanjang pula tu. Aisyah boleh nama itu beli keleman ni. Ya Rasulullah, dia akan malu je. Oh ni nengok, oh ni punya, oh ni nengok, oh ni punya. Tak malu kan? Jawab Nabi masa itu tak sempat nak nengok mana-mana kiri kanan. Tak sempat nak nengok orang punya. Dia hanya memikirkan hari dia je. Apa nak jadi pada kulban ni? Apa nak pineapple? Itu je. Tak sempat nak tengok orang punya mana apa-apanya. Orang yang punya mana apa-apa tak ada. Itu keadaannya telanjang belaka. Matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal. Kalau dah matahari dekat apa jadi? Bukan angin tak ada. Mati dah, tak ada mati dah. Sekali je mati ni. Tak ada pula dia rentung angin tak ada. Apa jadi? Berpuluh-puluh. Ada yang tak ada yang belum lagi. Bukan semua orang. Ada yang tak kena. Berpuluh-puluh. Ada orang peluhnya mata kaki. Ada orang peluhnya betis. Ada orang peluhnya lutut. Ada orang peluhnya paha. Ada orang peluhnya pinggang. Ada orang peluhnya dada. Ada orang peluhnya leher. Tahu leher? Ya Allah. Leher. Bukan peluh dari mana? Malahan ada orang peluhnya sampai ke hidung. Ada peluhnya sampai apa hidung. Malahan ada juga orang yang berenang dalam peluhnya sendiri. Dia dalam hadis tau. Baca hadis 40 hadis. Penawar hati. Hadis tu peluh sendiri. Dia berenang dalam peluhnya. Itu keadaan di pada masyarakat. Dia soalan tadi. Semua kena kan? Tak. Bukan semua kena. Yang kena ialah mereka-mereka yang tak dapat naungan. Naungan 3 kali sebut dah. Naungan apa? Arash. Sebut arash. Itu orang di bawah naungan arash tak ada kena. Orang di bawah naungan arash tu nyongin lah. Tak ada panas. Macam duduk bawah aircon je. Nyaman je. Sejuk je, selesa je. Naungan lain tak ada. Aras saja ada. Jadi tak kita nak naungan aras. Perempuan tak kita nak naungan aras. Kalau tak, macam mana? Jadikan diri kita ni salah satu dari 7 golongan. Salah satu dari 7 golongan dapat naungan aras. Yang lain semua kena. Yang lain semua ngelejat kita di panas matahari. Tapi yang dapat naungan aras sejuk je, selesa, nyaman je dia. Siapa tu yang 7 golongan? Tengok, catat tu. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang warak. Pemuda itu termasuk pemudi lah. Pemuda atau pemudi yang warak. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang sentiasa bangun di tengah-tengah malam, menangis-nangis, bermanja-manjaan, bermesra-mesraan dengan Allah Ta'ala.
setiap malam. Bukan sekali-sekali ya. Hampir setiap malam. Bangun je. Nangis-nangis dengan Allah Ta'ala. Bermanja-manjaan dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga. Yang keempat. Dua orang atau dua kumpulan orang. Dua kumpulan manusia. Berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Dia berjumpa kerana Allah. Berpisah kerana Allah juga ya. Macam perempuan datang. Datang tadi. Kenapa? Pukul 3 tadi datang. Kerana apa? Kerana Allah. Jangan kerana lain. Ya? Jangan kerana nasi mak ke apa ke itu. Saya tak boleh atas aja ya. Yang kerana itu. Dia semata-mata kerana Allah. Yang keempat. Yang kelima, lelaki bukan perempuan. Perempuan tak ada. Lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Hati yang teringat ke masjid aja. Dia ke mana pergi ke masjid atau surau lah. Surau boleh ya. Mayang nak ke surau, mayang nak ke masjid, ngaji nak ke masjid, baca Quran nak ke masjid dan sebagainya. Dia tak selesai dulu di rumah. Itu yang kelima. Yang keenam, seseorang yang menafkahkan hartanya dengan tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kirinya. Tangan kanannya bagi sumbangan, tangan kiri tak tahu apa banyak, tak sedar. Tanpa disedari oleh tangan kirinya. Tak ada bilang boleh benar. Kita bilang dulu ya. Nak bagi ke surah bilang dulu. Mana dia yang paling kecil yang kuning tu. Yang bunyi lepas bayar di api tu. Yang itu dia tak tahu. Dia kira masuk aja dalam tu. Tak kira apa-apa. Bawa kata berapa ribu tak kira. Masuk aja. Dia jenis itu. Macam Nabi SAW. Kalau dia mati itu macam angin kencang. Itu ya. Tak kira-kira. Pemurah, paling pemurah dalam dunia ni Nabi lah. Tak ada yang mengatasi Nabi ya. Kalau kita jadi pemurah begitu, dapat layak menerima naungan aras. Itu yang ke-6. Yang ke-7, itu orang lelaki je. Orang lelaki diajak oleh seorang perempuan yang cantik, lagi ternama untuk melakukan maksiat, tapi lelaki itu menolak kerana takut kena Allah Ta'ala. Dia takut kena Allah Ta'ala, tak nak berzina dengan perempuan itu kerana dia takut kena Allah Ta'ala. Itu dapat naungan aras. Naungan aras itu lindungan daripada masyarakat, daripada matahari yang amat pedih, yang amat terik, yang amat dekat. Yang tidak ada naungan lain melainkan naungan aras. Ingat tu 7 golongan. Yang pertama, dah lupa penat ngajarnya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Bila sebut pemimpin ni puan-puan, jangan ingatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim saja, bukan dia yang memimpin. Kita ada pemimpin belakang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu tu ada pemimpin. Dan kamu akan ditanya tentang apa saja kepimpinan kamu tu. Akan ditanya di akhirat tu. Perempuan pemimpin belakang ni. Ada anak dah. Pimpin anak tu. Ya. Ke jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Jalan yang Allah suka. Pimpin lah. Lagi apa? Ada pembantu dah. Pimpin pembantu tu. Kalau tak ada apa-apa, dia sorok ya. Apa? Sekurang-kurangnya dia memimpin matanya, memimpin telinganya, memimpin lidahnya, memimpin kakinya, memimpin barang yang masuk dalam perut dia dipimpin belakang, supaya tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Itu pemimpin, semua itu pemimpin belakang. Anggota yang 7 itu dipimpinnya, supaya taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Itu pemimpin yang adil ya. Jangan buat satu benda yang dimurkai Allah Ta'ala. Itu daripada masyarakat ya. Lagi apa? Itu dah sampai ke padang mahsyar. Di padang mahsyar, apa lagi? Tengok ya. Kita akan dihisab. Semua akan dicek. Apa saja kita ada dalam dunia ini akan dicek. Ada pun ada ayat tu, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ada orang dengar? Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ini. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Akan ditanya. Rumah dia berapa?
Rumah sewa ada berapa? Homestay ada berapa? Ha? Di tingkat mana? Mana dapat duit belinya? Apa kemudian rumah tu dan semua akan ditanya. Tak ada yang apa? Tak ada yang tertinggal. Ya. Itu semua akan ditanya. Itu percayakan hari kiamat, ya. Percayakan hari kemudian. Itu namanya membenarkan akan hari yang akhir. Semua akan tanya, itu dihisab. Lepas dihisab apa? Lepas dihisab, kita akan menerima kitab. Kita cek, ya, malaikat akan bagi kita keputusan pada siapa tu. Jadi bahagia kita bahagia ikut cara kita menerima kitab tu. Ada orang menerima kitab dengan tangan kanannya. Seronok ke tak kedapatan tangan kanan? Seronok lah, tanda bahagia tu. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Hisabnya ringan saja. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang rasa gembira. Paling menggembirakan ialah bila kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, nantu-nantu kita, cucu-cucu kita semua masuk syurga. Itu yang paling mengembirakan. Semua keluarga kita masuk syurga belakang. Paling mengembirakan itulah. Bukan semua dapat ni. Rasul pun dia tak dapat. Ada tak Rasul tak dapat? Di antara siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya dia tak dapat masuk syurga. Ada ke tak? Di antara yang lain apa? Nabi Lut. Ada tak yang tak dapat masuk syurga? Siapa? Isterinya tak dapat masuk syurga. Tapi kalau kita dapat, itulah dia paling mengembirakan. Itulah tangan kanan. Cara kedua menerima kitab apa? Ini tangan mana? Ini tangan mana? Tangan kiri. Siapa tak tangan kiri? Jadi gulungan kiri. Itu dia ambil kitab dengan tangan kirinya. Bila kita ambil kitab dengan kirinya berapa? Wa ashabus shimal, kata Allah. Allah nak buat ni. Ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itu berada dalam neraka. Masuk neraka dulu. Yang terdapat asap yang panas. Asapnya panas, no. Bukan angin sejuk ni, asap tu panas. Udara yang panas. Tiada kesejukan dan tiada keselesahan bagi mereka. Tak ada sejuk, tak ada selesa. Panas. Itu golongan kiri. Lagi teruk menerima kitab dari mana? Dari mana? Tengok ni. Ini apa? Tangan kiri. Betul? Apa buat tangan tu? Tengok ni, apa buatnya? Mengucuk dada. Ini kuku ni bukan kuku ni. Kuku apa? Kuku tembaga. Cucuk dada apa? Tembus tak? Tembus sampai ke belakang. Cucuk dada tu tembus ke belakang. Bila dia bagi kitab oleh malaikat, dia ambil dari belakang. Ini tahu ni dari belakang. Ini kita dari belakang. Sebentar. Sebentar. Allah dah khabar dalam Quran. Ya, Quran daripada ayat yang saya baca mana-mana tadi. Quran daripada ayat yang mengatakan kita terima kitab dengan tangan kanan tu. Lawak ujung ayat tu Allah khabar apa? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, cucuk dada itu tembus ke belakang, ambil dari belakang, dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku katanya, jerit. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan dalam neraka yang bernama sa'ir. Sa'ir itu salah satu neraka yang menunggu orang yang neraka, ya. Namanya sa'ir. Neraka ada berapa? Perempuan, neraka ada berapa? 7. Salah satu namanya sa'ir. Yang pertama Jahannam, yang kedua namanya Jahim, yang ketiga namanya Saqar, yang keempat namanya Sa'ir. Sa'ir tadi, ya. Yang kelima namanya Hutamah, yang keenam namanya Hawiyah, yang ketujuh namanya Lazar. Mana dah? Mana dah? Ini satu. Mana yang tak ada, ya? Itu dia. Itu cara menolong kita.
Ya, kalau dari belakang teruk ya. Menjerit dulu, menjerit kecelakaan. Pasal fayan subura, dia menjerit kerana kecelakaan, celaka aku katanya. Itu percaya kerana apa? Akhir ya. Yang keenam last sekali, membenarkan qadar baik dan jahatnya seperti iman dan taat dan kufur dan juga maksiat. Ketentuan Allah tentu memberi kita. Apa saja berlaku pada kita ni Allah yang menentukan. Beriman tu percaya betul tau. Yang iya tidaknya ragu-ragu tak ada. Tak boleh, kena percaya betul-betul 100%. bahawa apa yang berlaku pada diri kita ketentuan daripada siapa? Daripada Allah. Cuma kita tak tahu apa yang ditentukan oleh Allah bagi kita. Kita tak tahu. Perempuan ditentukan oleh Allah jadi perempuan ni. Tahu ke daripada awal-awal dulu? Tahu ke bahawa perempuan ni akan duduk di Taman Bukit Indah ni? Tengah muda-muda tahu dia? Tak tahu. Saya pun tak tahu bahawa saya akan ajar perempuan sini. Bahawa saya akan duduk di kampung tak ada. Saya ingat saya akan duduk di kampung gajah. Saya orang kampung gajah. Tapi kenapa kampung begini? Itu ketentuan dari Allah SWT. Qadar, ketentuan, ketetapan Allah. Kita tak tahu itu di antara 10 perkara yang Allah rahsiakan. 10 perkara yang Allah rahsiakan. Yang pertama, tengok 10 kali, tulis. Nanti nak tanya. Siapa tak tahu itu tutup nanti. 10 perkara yang Allah rahsiakan. Allah yang tahu, yang kita tahu. Yang pertama, Lailatul Qadar. Allah yang tahu. Yang kedua, redha Allah terhadap mereka-mereka yang taat. Kita tahu Allah redha atau tak redha. Supaya kita terima Allah ke tak. Hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, kemurkaan Allah kepada mereka-mereka yang derhaka. Allah murka, kita tak tahu. Kalau sekali tak semayang, cabik telinga sebelah, tahu kita tahu. Ada orang tak semayang tapi sehat walafiat, senang lenang, kaya raya. Allah yang tahu, kita tak tahu. Ketiga. Yang keempat, ini. Takdir. Allah yang tahu. Allah yang menentukan saya jadi saya. Allah yang menentukan perempuan jadi perempuan. Allah yang menentukan siapa-siapa jadi dia tu. Tok Imam jadi Tok Imam, makmum jadi makmum, Tok Bilal jadi Tok Bilal. Itu ketentuan dari Allah Taala. Itu nombor 4. Yang kelima, semayang yang mana satu jadi pilihan Allah, jadi utama bagi Allah, tak tahu. Itu yang kelima. Subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, tak ada. Kita tak tahu. Allah yang tahu. Allah akan buat apa? Hafizu ala salawati salatil wusta. Pelihara kamu akan 5 semayang dan semayang yang pertengahan. Pertengahan jadi kita tak tahu di mana saja. Kerana semua 5 waktu tu boleh jadi pertengahan begitu. Iya ke tak? Zuhur tadi pertengahan antara asar kejap ni dan juga subuh tadi. Iya tak? Asar ni pertengahan antara zuhur dan maghrib ni. Maghrib pertengahan antara asar dan isyak. Isyak pertengahan antara maghrib dan subuh itu. Jadi semua boleh jadi pertengahan. Yang tahu hanya Allah saja. Yang kelima ya. Yang keenam, nama-nama Allah yang banyak tu. Nama Allah ada 3,000 nama. Berapa? Dengar dulu. Nama Allah ada 3,000 nama. 1,000 nama hanya malaikat je tahu. Yang lain tak tahu. 1,000 nama lagi hanya Rasul-Rasul saja tahu. Yang lain tak tahu. Bukan Rasul, Nabi pun. Nabi je tahu. Yang lain tak tahu. Nabi je tahu 1,000 nama. Dah berapa? 2,000. 300 nama ada dalam Taurat. 300 nama lagi ada dalam Injil. 300 lagi nama ada dalam Zabur. 300 campur 300 campur 300 berapa? 900. Tadi 2,000. Jadi berapa semua? Berapa semua dah? 2,900. 99 nama Allah tu ada sebut dalam Al-Quran. Dengar dulu. 99 nama ada tersebut dalam Al-Quran Karim. Berapa dah? Ya Allah, tak tahu ngira.
2000. Tak lagi matematik ke tu? Nyampur aja. Berapa? 2,999. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Tinggal satu je. Itu Allah yang tahu, yang lain tak tahu. Yang itu yang Allah tahu, yang lain tak tahu. Malaikat tak tahu, Nabi tak tahu, jin tak tahu, semua tak tahu. Allah je tahu ya. Satu nama tu ya. Itu dia. Itu nama-nama Allah. Nama apa nama Allah tu? Nombor berapa? Ya Allah, tidak ternulis. Nombor 6. Sekarang nombor 7. Betul? Nombor 7. Wali. Kita tak tahu siapa jadi wali. Wali itu sendiri dia tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Dia menghasilkan diri dia itu berdosa. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Kerana dia menghasilkan dirinya itu berdosa. Kalau dia mengatakan dia itu wali, dia bukan wali, dia kuali tu ya. Mana tiap bulan depan datang satu orang dari kampung tu, nak ajar teman semalam dilantik jadi wali ni. Apa buat? Apa buat? Perempuan ambil penyapu, halau balik. Kerana dia tak tahu, wali sendiri tak tahu bahawa dia itu adalah wali ya. Yang ke-7 ya. Yang ke-8 jodoh. Jodoh kita tak tahu siapa jodoh kita. Ada jodoh kita tak ada jodoh. Ada orang jodohnya langsung tak ada. Sampai mati tak ada pasangan. Ada tak? Ada. Ada orang jodohnya banyak. Mati seorang, kahwin seorang lagi, mati seorang, kahwin seorang lagi, mati seorang, kahwin seorang lagi. Kita tak tahu. Kerana jodoh itu siapa menentunya? Allah Ta'ala menentunya. Yang ke-8. Yang ke-9, tarikh kematian kita. Siapa tahu tarikh mati dia angkat tangan? Bila matinya? Perempuan? Mati ke tak mati? Mati bila? Tak tahu. Allah hanya tahu ya. Saya pun tak tahu. Ada orang panjang umurnya, ada orang tak panjang umurnya. Ada yang panjang. Ada yang pendek. Anak saya seorang 14 tahun umurnya, mati. Saya sudah 82 tahun dah. Itu masih hidup kan hijrah. Kalau hijrah dekat-dekat 88 dan 85 adalah masih hidup. Tak mati lagi. Isteri saya 74 mati. Itu semua Allah yang menentunya. Kita tak tahu. Dan yang ke-10 kuis sebenarnya last sekali. Apa menjadi rahsia Allah? Kiamat pandai. Kiamat Allah hanya tahu. Allah saja yang tahu yang menjadi apa bila berlaku hari kiamat. Tapi tanda-tanda banyak. Tapi tandanya dekat dah. Dah dekat ke lama dah lagi ni? Lama ke lagi dekat dah nak kiamat ni? Dekat dah. Tapi tak tahu bila. Bila berlaku tanda-tanda esok berlakulah kiamat ya. Alright, itu 10 perkara yang menjadi rahsia Allah Taala. Boleh hafal ni? Bulan depan nak tanya. Siapa yang tak tahu siap? Kena ketuk ketampi. Agaknya tinggal seorang tak datang boleh. Takut kena ketuk ketampi. Itu ni ya. Kena faham tu. 6 rukun iman ya. Tengok dia. Pertama membenarkan akan Allah Ta'ala. Kedua membenarkan akan sekalian malaikatnya. Ketiga membenarkan akan sekalian kitabnya. Keempat membenarkan akan sekalian rasulnya. Kelima membenarkan akan sekalian hari yang akhir. Membenarkan akan hari akhir. Yang keenam membenarkan akan qadar, baiknya dan jahatnya, seperti iman dan taat dan kufur dan maksiat. Itu ketentuan dari Allah. Kalau kita tak tahu. Kerana hadis Jibril alaihissalam bertanya ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Fa akhbirni, khabar kepada aku 'anil iman. Apa dia iman tu apa? Kata Jibril nanya kepada Nabi. Qala, kata Nabi, qala berkata, an tu'mina billah, sesungguhnya kamu beriman dengan Allah.
wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari-hari kemudian, wa tu'minu bil qadri dan kamu beriman dengan qadar. Qadar itu ketentuan Allah, wa khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang jahat. Ya, itu terjemah cakap Melayu ni. Hadis ni masyhur ni. Dipanggil hadis Jibril. Ya, pada satu hari Rasulullah tengah berkeluar macam kejam ni. Datang Jibril menyerumui seorang pemuda. Dia bertanya kepada Nabi tu. Mula-mula dia tanya hari kiamat bila. Nabi kata orang yang bertanya dengan orang yang tanya itu dulu tak tahu ni. Terang kepada aku tanda-tanda hari kiamat. Dia terang kepada Nabi tanya tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya ibu melahirkan tuan dan sebagainya. Itu tanda-tanda hari kiamat. Lagi ada orang Arab yang tak berkasut, berlumba-lumba membina bangunan-bangunan tinggi dan sebagainya. Itu dia tanda-tanda hari kiamat. Itu masuk hadis tu. Baca hadis 40 matan arba'in. Ada baca ni tak? Tak ada orang ajar matan arba'in ni. Hadis 40 tu. Hadis ni ada situ ya. Ya. Itu al-tu'minu billah khairi wa syarri dan bil qadri, qadar Allah atau ketentuan Allah yang baik atau yang jahat. Ya, maka khabarkan olehmu akan daku daripada iman. Itu mula-mula bersabda ia bahawa engkau percaya akan Allah Ta'ala dan sekalian malaikatnya, segala kitabnya, sekalian pesuruhnya, hari yang kemudian, dan engkau apa dah? Engkau percaya akan qadar. Qadar baik atau qadar jahat semua kamu percaya. Itu iman ya. Ketentuan dari Allah Ta'ala. Kamu ahli syurga ke ahli neraka, kita tak tahu. Menceritakan dia oleh Muslim. Muslim ni perawi hadis yang sangat masuk. Dia bukan orang Arab ni tau. Dia orang Parsi, orang Iran. Tapi dia lama di Arab. Dia orang ingat dia macam orang Arab kan? Baik, kemudian akan datang kita baca apa? Allah Ta'ala menyuruh ia akan beberapa rasul dengan menyampaikan perintahnya. Itu yang kita baca insyaAllah ya. Kata nama Nabi-Nabi dan sebagainya. Alright, sekian dulu. Cukup masih rapuh ya. 40 dah masuk dah. Baik, siapa ada nak bangkang? Has anybody got any problem? Has anybody got any objection? Tak ada? Ya. Nak bangkang? Nak tanya. Okey, siapa dia? Kita makan dalam kita asalnya beras kan? Ya. Dia cakap tak boleh kita berhutang. Beras tu dalam kita tak boleh berhutang. Betul ke tak? Tak boleh berhutang? Tak boleh ambil hutang lah dengan beras tu. Kita ambil beras, kita hutang. Kita bagi orang tunai. Tak, saya tak nak dengar. Nak kata iya ke tak, wallahualam. Jadi jawabnya wallahualam. Ada ngaku yang ngaku tu ustaz dia? Ustaz tak? Ustaz tak, wallahualam. Saya tak, ilmu saya tak sampai gitu. Bagi saya hutang tu hukumnya harus. Boleh buat, boleh, tak payah buat. Hukumnya harus ya. Kalau nak buat, apa tu harus? Dibuat atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Ya. Puasa pula. Dengar kata bulan puasa, kita kalau kita ada puasa di bulan Syawal, boleh sertakan dengan puasa 6. Dengar kata tak boleh. Macam tu Ustaz. Jawabnya boleh. 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 Kedua dalam waktu boleh buat. Ya? Dalam bulan Syawal tu, puasa 6 boleh, rada pun boleh. Boleh. Ya? Tak boleh. Itu apa? Spot question lah. Memang tidak tahu ada orang tanya begitu. Jawabnya boleh. Ada kitabnya. Membenarkannya boleh. Tapi kena niat apa dulu? Puasa 6 dulu ke qada dulu? Qada dulu ya. Niat qada dulu. InsyaAllah. Sebab tak kata tak boleh. Jawabnya boleh ya. Ya.
Apa? Puasa hari hari putih. Hari putih itu 13, 14, 15. Ha? 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan. Ha? Fadilatnya besar. Kalau buat satu ni tak boleh. Ya? Dia nak tiga-tiga turut. Nak turut. Hari putih tu hari apa nak? Hari yang memang digalakkan puasa lah, namanya hari putih. Keluarnya hari putih 13, 14, 15 tiap-tiap bulan. Itu dia putih tu. Hari itu dia putih bersih segala-galanya. Dosa tak ada. Diampunkan segala dosa-dosanya. Itu nama putih. Putih itu tanda apa? Tanda kebersihan. Tak ada dosa. Jadi puasa itu akan terhapus segala dosa-dosa dulu, dosa sekarang, dosa akan datang akan terhapus. Baik, itu dia. Jadi yang betulnya puasa aja lah, ya. Jangan cari fadilat. Puasa kerana Allah, bukan kerana nak fadilat. Kerana Allah perintahkan. Buat aja. Ya. Tak payah tahu apa? Buat aja. Kerana benda baik tu buat aja. Wah, tak macam nak sedih-sedih. Nak tahu juga. Sekurang-kurangnya diampunkan dosanya. Tak kita nak dosa diampun, walaupun seperti buih di laut, diampunkan ya. Lagi dia dah bunyi ni. Lagi dah 5 kali. 5 kali lagi. Tak ada lagi kan? Sekian dulu puan-puan. Ada lagi? Tak ada? Kalau tak ada, sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.